Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan. Nama saya Sanita binti Jali alias Razali. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai hak isteri dalam isu pasangan yang tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut mengenai isu ini, izinkan saya terangkan dulu apa itu hak. Apa itu hak? Seperti yang kita tahu, hak ni berasal daripada perkataan Arab hak. Dari sudut bahasa, hak ni benar. Manakala kalau mengikut istilah pula, hak ni sesuatu yang dimiliki secara semula jadi oleh setiap manusia. Baiklah, setelah kita melihat maksud hak, seterusnya kita akan membincangkan mengenai jenis hak. Di sini saya bahagikan kepada dua jenis hak, iaitu hak harta dan hak bukan harta. Okey, baiklah, kita bincangkan terlebih dahulu hak harta. Hak harta ni terbahagi kepada dua, iaitu nafkah dan mahar. Nafkah, okey, nafkah ni adalah sebahagian daripada hak isteri terhadap suami. Fuqaha mentakrifkan nafkah ni sebagai apa yang dihajatkan padanya daripada isteri, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, tempat tidur, pembantu, kelengkapan rumah dan lain-lain. Nafkah ni merupakan tanggungjawab suami dan wajib memberi nafkah kepada isteri berdasarkan dalil surah At-Talaq ayat 7 yang bermaksud hendaklah orang yang mampu memberi nafkahnya menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah ia memberi nafkah daripada apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Nafkah juga adalah sedekah, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud nafkah yang diberikan seorang lelaki kepada ahli keluarganya adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, kita akan bincangkan mengenai hak mahar. Seperti yang kita tahu, mahar ni ialah pemberian yang wajib yang diberikan oleh lelaki kepada perempuan yang bakal menjadi isterinya. Mahar ni merupakan hak perempuan daripada lelaki dalam akad perkahwinan, sama ada nikah tu fasik atau sahih. Hukum seperti mana yang kita tahu, hukum membayar mahar ni adalah wajib berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 24 dan ayat 4 yang bermaksud, kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri sesudah ditetapkan mas kahwin itu tentang cara dan kadar pembayarannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baiklah, kita akan teruskan dengan hak bukan harta. Hak bukan harta ni banyak, seperti menjaga perasaan, menceraikan isteri dengan cara yang baik, memberi didikan, bergaul secara baik dan adil. Tapi hari ini saya akan melihat kepada dua isi utama, iaitu hak memelihara kesucian isteri dan hak penceraian yang baik. Hak memelihara kesucian isteri, suami ni wajib menjaga dan memelihara kesucian dan maruah isteri. Suami ni, sebagai contoh ni, suami tidak boleh menceritakan aib isteri kepada orang-orang luar. Hanya suami dan isteri yang mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka. Baiklah, untuk hak penceraian secara baik, suami ni bertanggungjawab untuk menceraikan isteri dengan cara yang baik. Penceraian ni bukanlah jalan yang mudah untuk sebuah perkahwinan, tetapi jika tiada cara lain dan mereka harus meneruskan penceraian itu juga, maka suami perlulah menceraikan secara baik. Tidak berlaku perselisihan faham yang menyebabkan mereka tidak berhubung. Baiklah, setelah kita membincangkan mengenai hak, seterusnya kita akan membincangkan mengenai nafkah. Maksud nafkah itu mengeluarkan belanja atau sara hidup pada mereka yang wajib atas seseorang itu untuk membiayainya. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 24, kaum lelaki itu adalah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita, kerana Allah melebihkan sebahagian daripada mereka lelaki atas sebahagian lain wanita, kerana mereka lelaki menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Jelaslah di sini bahawa lelaki atau suami itu wajib memberi nafkah terhadap isterinya. Untuk jenis-jenis nafkah pula, nafkah ni terbahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan juga nafkah batin. Untuk nafkah zahir, ia meliputi dari segi pakaian, makanan, tempat tinggal yang selamat,
Dan semua perkara ni perlu disediakan oleh suami untuk anak-anak dan juga isteri. Bukan itu saja, suami juga perlu menyediakan semua perkara lain yang bersesuaian dengan kehidupan harian. Bagi isu suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri padahal si suami itu mampu, maka si isteri ni berhak untuk meminta daripada suami, tetapi dengan kadar yang cukup-cukuplah, tidak secara berlebihan. Yang kedua, nafkah batin. Nafkah batin ni bukan sahaja berdasarkan hubungan suami isteri di dalam bilik saja, namun dia juga termasuk dengan perbuatan suami menyenangkan hati isteri dengan kata-kata pujian ataupun sokongan, ataupun suami mendengar luahan hati isteri, berbual, lepas tu suami memberi didikan agama yang cukup. Itu juga dikira termasuk dalam nafkah batin. Kesimpulan daripada isu nafkah ini, nafkah ni merupakan tanggungjawab suami. Maka suami ni perlulah melaksanakan tanggungjawab tersebut. Sekiranya suami tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka si suami ni dikira berhutang kepada isteri dengan anak-anak lah, di mana hutang ni tidak akan gugur walaupun si suami ni telah bercerai ataupun telah meninggal dunia. Antara punca-punca yang menyebabkan berlakunya pengabaian nafkah adalah disebabkan oleh kekurangan ilmu pengetahuan agama. Suami yang tidak mempelajari atau menimba ilmu cenderung untuk menghabai tanggungjawab dalam memberi nafkah. Selain itu, suami yang kurang melibatkan diri dalam aktiviti ibadah juga menyebabkan mereka cetek ilmu tentang institusi perkahwinan. Hal ini menyebabkan mereka keliru dengan keutamaan kerana terlalu banyak komitmen mereka sehingga menyebabkan mereka tidak memberi nafkah, misalnya perbelanjaan, duit kereta, rumah dan sebagainya. Selain itu, faktor ekonomi juga boleh menyebabkan suami mengabai dalam hak pemberian nafkah. Hal ini kerana mereka merasakan isteri faham akan faktor tersebut dan mereka mengabai sedangkan telah menjadi satu kewajipan suami untuk memberikan nafkah. Seterusnya, pendapatan isteri lebih tinggi daripada suami. Suami akan beranggapan bahawa gaji isteri yang lebih tinggi dan telah memadai untuk menampung kos belanjaan sendiri sehingga menyebabkan mereka abai tanggungjawab mereka yang utama. Antara tindakan yang boleh dilakukan oleh isteri terhadap suami apabila berlakunya pengabaian nafkah adalah dengan mengambil harta suami. Mengambil harta suami walaupun tanpa izin. Jika suami bercukupan namun enggan membagi hartanya kepada isteri, maka isteri diperbolehkan mengambil harta suami dengan cara yang patut dan secukupnya walaupun tanpa izin. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Hindun bintu Ibah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak-anakku kecuali aku harus mengambilnya sedangkan dia tidak tahu. Maka Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang cukup membuatmu dan anak-anakmu dengan cara yang patut." Seterusnya adalah dengan memberikan kesempatan. Teruslah bersabar dan memberikan kesempatan kepada suami untuk berubah. Barangkali suami masih berusaha dan mencari pekerjaan atau mungkin mencari hutang demi meneruskan kehidupan. Allah berfirman, "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." Tindakan seterusnya adalah dengan mengajukan cerai. Apabila suami tidak ada keinginan untuk berubah, maka isteri boleh mengajukan cerai. Jika suami masih berkeinginan untuk menahan isteri, maka wajib diberikan nafkah. Namun bila tidak, janganlah menyusahkan isteri. Maka Allah SWT berfirman, seorang suami boleh menahan atau rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan isteri dengan cara yang baik. Antara kesan terhadap isteri yang diabaikan nafkah adalah dengan mengalami tekanan jiwa. Isteri cenderung mengalami tekanan perasaan akibat pengabaian nafkah. Contoh perbelanjaan yang tidak cukup seperti barang rumah yang tidak cukup serta makan minum anak. Seterusnya adalah berlaku konflik dalam rumah tangga. Berlakunya kebincangan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perselisihan faham dan keluarga tidak lagi harmoni dan sering bergaduh, dan hal ini menyebabkan berlakunya penceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan meneruskan seterusnya iaitu bab fasa. Dalam bab ini anda semua akan ketahui apa itu maksud fasa, siapa yang boleh tuntut fasa, apa hukum fasa, sebab apa fasa dan apa kesannya. Bila kita tengok apa tu fasa, menurut bahasa, fasa ni bermaksud batal lah. Dan kalau pada syarat pula ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri melalui kuasa hakim ataupun kadi atas sebab yang dibolehkan oleh syarak. Mari kita tengok siapa yang boleh tuntut fasa ni kan. Sebenarnya suami dan isteri dua-dua boleh failkan fasa kat mahkamah. Tapi suami jaranglah pergi kat mahkamah untuk tutup fasa sebab suami ada kuasa talak. Jadi yang selalu pergi mahkamah untuk tutup fasa ni isteri lah. Seterusnya tengoklah apa hukum fasa. Hukum fasa ni sebenarnya adalah harus. Sebab apa? Untuk menjaga kemaslahatan bagi kedua pihak lah. Dia harus ada sebab-sebab yang dibolehkan oleh syarak. Macam tu. Dan kita tengok pula sebab apa kan? Sebab apa fasa ni? Sebab apa bila berlaku ni fasa ni? Yang pertama, dia sebenarnya sebab dia ada dua. Ni yang saya bagi ni adalah sebab yang umum. Dan ada setiap negeri mahkamah syariah dia menetapkanlah syarat-syarat mengikut negeri masing-masing. Sebab-sebab yang membolehkan. Dan ni yang saya bagi ni adalah sebab yang umum lah.
Yang pertama adalah suami ni tak beri nafkah zahir dan batin. Kalau ikut negeri macam negeri saya wilayah sesuai macam nafkah zahir ni kalau tak bagi dalam tempoh 3 bulan dah boleh untuk fasa. Batin ni pula kalau tak bagi dalam tempoh setahun tanpa sebab munasabah juga boleh untuk fasa lah. Okey, yang kedua adalah suami itu berpenyakit. Contohnya penyakit yang berbahaya dan sukar diubati lah. Contoh macam penyakit kelamin, penyakit kusta, sofak, macam tu. Okay, dan yang ketiga adalah suami ni buat zalim pada isteri sampai mengancam keselamatan isteri tu. So bolehlah untuk fasa. Dan yang keempat, suami hilang. Okay, suami yang hilang ni dia ikutlah kalau dalam mahkamah macam dekat wilayah dalam 1 tahun dan ke 1 tahun. Tapi ikut mazhab Syafi'i dalam masa 4 tahun. Sebab apa suami hilang boleh untuk fasa? Sebab bila suami hilang dia punya keadaan tu sama macam suami tu tak bagi nafkah. So mendatangkan mudarat pada isteri tu sendiri. Jadi kesian lah dekat isteri tu. Dan yang kelima adalah suami atau isteri tu murtad. Suami atau isteri tu murtad sebab apa? Bila mana suami atau isteri murtad maka hilanglah, terbatallah perkahwinan tu disebabkan Islam tu adalah salah satu syarat sah perkahwinan. Macam tu. Next kita tengok kepada kesan fasad ni. Apa kesan fasad ni? Kesan dia adalah sebabkan fasad ni dikategorikan dalam bain subuh. Jadi dia tak boleh nak rujuk balik lah kecuali dengan akad yang baru yang disertakan dengan mahar yang baru. Kalau macam talak dia ada kategori ni, yang mana yang kalau talak 1 talak 2 kita boleh rujuk balik dalam tempoh iddah. Tapi untuk fasad ni tak boleh sebab dia dikategorikan dalam bain subuh. Jadi nak rujuk dia kena akad nikah yang baru dengan mahar yang baru. Okay, next kita tengoklah apa kesimpulan kita dapat daripada tajuk yang diberikan oleh doktor kita. Yang pertama adalah Islam ni adalah agama yang syumul yang mengangkat darjat wanita. Betapa Islam tu mengajar kita untuk sentiasa menghormati wanita. Kiranya wanita ni bukannya lembik ke apa ke, dia ada hak-hak dia. Dia ada hak walaupun macam mana mungkin wanita ni dia seorang yang soft tapi dia jangan disebabkan soft tu hak-hak yang patut dijaga tu kita abaikan tak boleh. Dan Islam ni walaupun nampaklah ada tata cara macam mana kalau keadaan isteri macam ni, ada solusi ni. Bukan Islam buat macam buat doa macam tak ada. Jadi saya rasa itu sahaja daripada konten kami. Terima kasih sebab menonton dan semoga bermanfaat. Ingat bahawa ilmu ni bukannya ilmu yang hanya kita belajar dan kuliah, tapi kita akan jalani. Andai umur kita panjang dan diberikan jodoh, kita akan alami anak perkahwinan ni. Dan semoga ini bermanfaat dan menjadikan kita suami atau isteri yang baiklah bagi pasangan kita, insya-Allah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.